Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar Adilan bin Indra dan bersama rakan-rakan kumpulan saya iaitu Nurul Ashikin binti Haryanto, Adi Barusda binti Mazri, Farhan Sadiq, Muhammad Aiman bin Muhyiddin, Nur Atika binti Muhammad Anif dan Muhammad Syami bin Sufaki. Kami dari kumpulan ini ingin membentangkan tajuk tugasan kami iaitu pelestarian ekonomi dalam Islam. Terusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan. Terima kasih. Hari ini saya akan Man. Oh, Man. Okay, Man. Tak dengar. Man, tak dengar, Man. Tak dengar? Ha. Tak dengar eh? Baru dengar. Aduh, mak. Dengar tak? Dengar. Okey, saya akan terangkan objektif kelestarian ekonomi mengikut pandangan Islam setelah kami menurut ramah seorang lecturer yang pakar dalam bidang tersebut, iaitu beliau mengatakan bahawa Islam menjanjikan kejayaan dunia dan akhirat jika kelestarian ekonomi ingin dicapai. Jadi maksudnya di sini adalah Islam bukan sahaja menekankan tentang ekonomi dunia, tetapi juga akhirat juga perlu dijaga oleh umat-umat Islam yang lain. Kejayaan dunia dan akhirat mestilah 50-50. Kita tidak boleh berberat sebelah. Kita hanya pandang dunia ataupun kita hanya pandang akhirat saja. Jadi Islam juga menganjurkan integrasi antara dunia dan akhirat, iaitu ekonomi dunia dan juga amalan kita untuk akhirat kelak mestilah bercampur dan tidak boleh dipisahkan. Seperti mana kalau kita ingin membuat bisnes ataupun membuat perniagaan, kita mestilah selesaikan amalan-amalan ikut dalam syariat Islam. Dan kita tak boleh mengumpul, kita tak boleh mengikut hawa nafsu kita untuk mencapai keuntungan semata-mata. Kita juga ingin mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu integrasi merupakan satu kelangsungan kehidupan di dunia dan dari segi muamalat dan juga ekonomi untuk kemudahan di akhirat kelak. Jikalau kita menjalankan ekonomi, menjalankan perniagaan mengikut muamalat, iaitu mengikut syariat Islam yang berpandukan Al-Quran dan Hadis, niscaya kita akan memudahkan urusan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya selain daripada konsep ekonomi dari perspektif Islam, penemu Dr. Husin pun ada memberi dua sistem ekonomi, iaitu kapitalisme dan sosialisme. Seperti yang kita tahu, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menekankan kebebasan mutlak dan merupakan sistem ekonomi yang dominan untuk masa sekarang. Dan sistem kapitalisme masih mempercayai dengan kewujudan agama. Manakala sosialisme ialah sistem ekonomi yang menekankan hak sama rata, iaitu kalau dia orang miskin pun kaya ke, so dia orang punya sistem ekonomi pun mesti sama hak sama rata. Dan keburukan untuk sistem sosialisme ni ialah mereka masih tidak mempercayai dengan kewujudan agama seperti etis yang pernah diterangkan oleh Dr. Husin dalam video tersebut. So kita ke next slide, iaitu pasal SDG. Okey, seterusnya iaitu Sustainable Development Goal. Sustainable Development Goal yang disenaraikan ni digaris panduankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Iaitu sebenarnya ada 17 dan kami senaraikan di sini hanya 6 saja, dan yang selebihnya boleh didapati di website United Nations itu sendiri. Yang pertama, di mana Sustainable Development Goal ni, yang SDG ni, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menargetkan pada tahun 2030 dunia akan tiada kemiskinan, sifar kelaparan, kesihatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualiti, air bersih dan penyucian, sumber tenaga bersih dan mampu milik. Dan selebihnya ada lagi, ada 17 sebenarnya. Boleh dapati di website CDB. Okey, seterusnya. Seterusnya adalah prinsip kelestarian ekonomi dalam Islam, iaitu Profesor Madya Dr. Hussein ada menerangkan pertama tentang menjaga hubungan, iaitu ada 5 hubungan yang perlu dijaga, iaitu yang pertama menjaga hubungan dengan Tuhan, di mana kita sebagai manusia, hamba Allah, kita tidak boleh melanggar syariat dalam berniaga. Dan yang kedua, kita tidak boleh menjual perkara-perkara yang haram untuk menjaga hubungan dengan Allah. Dan selain itu, solat kita perlu dijaga, ada adab kita dengan Allah, semua amalan-amalan ibadat-ibadat kita. Okey, itu je. Terusnya. Okey. Yang seterusnya adalah menjaga hubungan dengan manusia. Antara poin pertama adalah tidak menipu dalam transaksi jual beli. Selalunya keadaannya berlaku apabila seorang penjual cuba tipu timbang, iaitu timbang yang telah dialterkan, letak batu sedikit ataupun letak biji-biji sedikit, atau timbang tu memang rosak sudah dari awal untuk mendapat keuntungan yang lebih berdasarkan harga timbang. Yang kedua adalah menipu rasuah. Menipu rasuah ni adalah haram dari sudut pandang Islam bagi siapa yang memberi dan juga sebagai siapa yang menerima. Menerima rasuah ni adalah satu perkara yang salah di sisi Islam kerana ia memecah amanah dan juga tugasan seorang manusia. Lalu menerima rasuah ini adalah tugasan dia untuk membuat perkara sesuatu di luar tugasan mereka ataupun dengan memecahkan tugasan dia. Ya, itu. Yang ketiga tadi, menindas orang untuk mengambil keuntungan. Ya, ini selalunya riba. Selalunya kita apabila kita memberi pinjaman, kita memberi dia bunga contohnya 1%, 2% setiap bulan ataupun setiap tahun. Jadi tu punya keuntungan dia yang lebih daripada pinjaman yang kita berikan tu adalah riba. Dan riba adalah haram dari segi Islam. Iaitu yang keempat adalah membantu sesama saudara Kristen dalam perniagaan. Umat Islam di Malaysia ni sudah betul keluar untuk membuat satu program, iaitu Buy Muslim Product First, iaitu menyokong produk buatan Muslim terlebih dahulu untuk membantu saudara sesama Islam. Jadi itu punya program ini tak tahu berjaya tak berjaya, tapi insya-Allah kita akan berdoa sama-sama lah. Okey, yang kedua ialah menjaga hubungan dengan agama, iaitu menggunakan agama untuk meraih keuntungan. Ya, ini selalunya kita melihat dalam iklan-iklan ataupun selalunya orang awal-awalkan. Air biasa, tapi dia kata air dia bagus sebab saya dah baca 30 juzuk, dia katanya. 30 juzuk Al-Quran. Air dia bagus sebab saya datang daripada Zam-Zam. Itu namanya menjual agama. Kita bukannya mengambil keuntungan dengan menggunakan nama agama adalah salah sebenarnya. Kita sebenarnya okey, yang kedua ialah menghalang dan bermusuhan dengan agama lain. Kita kena ingat,
bahawa dalam agama kita telah mengajar bahawa agama kita adalah urusan kita dan agama mereka adalah urusan mereka. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siapa yang berlainan fahaman dengan kita disebabkan dalam agama kita cakap haram. Contohnya kita kalau seseorang tu telah makan khinzir atau makan makanan yang haram, contohnya makan anjing, makan babi, kita tak boleh cakap kita sedemikian sebab itu hanya haram dalam Islam sahaja, bukan haram dari sisi ajaran mereka. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya Dr. Hussein dah jelaskan bahawa hal yang kena dijaga ialah hubungan dengan alam sekitar. Pertama, kita sebagai pelaku ekonomi tidaklah merosak alam sekitar dengan rakus dan berlebihan. Maksudnya kita kena fikirlah alam sekitar ni bagus tak untuk aktiviti ekonomi kita. Lepas tu memberi manfaat kepada alam sekitar. So kalau boleh kita sebagai pelaku ekonomi ni kita beri manfaat besarlah kepada alam sekitar. Juga tidak mengurangkan pencemaran di alam lah. So like production ekonomi kita atau hasil-hasil atau sampah-sampah ekonomi yang dihasilkan dari aktiviti ekonomi ini tidak mencemarkan alam sekitar. Selanjutnya yang kena dijaga adalah hubungan dengan alam gaib. Maksudnya tidaklah kita macam berniaga dekat kubur macam itu atau di atas kubur orang macam itu. So kita kena menghargailah tempat tinggal mereka. Lepas tu tidak menggunakan mereka macam untuk tidak menggunakan mereka untuk mengganggu perniagaan orang lain. Maksudnya macam guna santau, sihir, pergi tempat-tempat musyrik macam itu. Itu tak boleh. So kita kena jagalah. Lepas tu next. Selepas kita berhubungan baiklah dengan hal-hal yang kena dijaga baik, kita kena fokuskan perihal rezeki. So yang pertama, mencari rezeki ni jangan sampai kita menindas orang atau bisnes orang lain atau aktiviti ekonomi yang lain. So maknanya janganlah kita macam berlebih sangat sampai menindas orang rezeki orang lain lah macam itu. And then yang kedua, rezeki datang dari sumber halal. Like kawan kita dah cakap tadi bahawa janganlah kita buat aktiviti ekonomi atau bisnes yang menjual benda-benda haram macam tu. And mengelakkan syuhabah. Next, memiliki rezeki. Maksudnya poin ni maksudnya kita adalah kewajiban kita untuk membayar zakat. Itu salah satu kewajiban semua umat muslim lah. So kita kena bayar zakat, tunaikan zakat tu. Yang ketiga, membelanjakan rezeki. Dalam membelanjakan rezeki ni maksudnya ya janganlah sampai membazir. Ada keuntungan, kita kena fikir juga apa yang kena kita belanjakan, apa yang kena kita simpan. So tak boleh berlebih sampai membazir. And then yang terakhir, poin terakhir ni dalam membelanjakan rezeki, janganlah kita sampai pergi berjudi disebabkan kita dah dapat keuntungan besar, lepas tu kita berjudi mata-mata nak dapatkan untung lagi atau duit lagi banyak macam tu. Terima kasih. Lepas tu next. Okey, seterusnya prinsip kelestarian ekonomi dari segi pendidikan pula.
So kebanyakan prinsip luar memandang enteng ataupun tidak ambil peduli tentang pendidikan dalam mencari rezeki. Padahal Islam telah menegaskan untuk menitik beratkan perihal pendidikan dari usia muda lagi, tak kira lah dari pelbagai aspek. Terutamanya dari segi mencari rezeki. So ini untuk memberi kesedaran akan keadaan sekeliling dan ekonomi semasa untuk persediaan masa yang akan datang. So untuk mencapai kelangsungan ekonomi pada masa kini tanpa mengorbankan masa depan generasi akan datang, pendidikan amat penting untuk kita terapkan. Okay. Seterusnya. Prinsip yang keempat atau terakhir adalah bersederhana. Dalam Islam, Islam menekankan konsep wasatiyah iaitu kesederhanaan. Islam menggalakkan umatnya supaya jangan tamak haluba terhadap harta dunia. Dan Islam menyuruh umat Islam untuk sentiasa bersifat memadai dengan apa yang ada. Dan ia bertentangan dengan prinsip kapitalis. Prinsip kapitalis ialah memberi kebebasan mutlak dalam pengurusan ekonomi dan mempunyai jurang ekonomi yang besar, dan kerajaan atau badan bertanggungjawab dalam ekonomi cenderung ketat hingga menghalang perkembangan seseorang individu dan ekonomi atas dasar kesamarataan. Dan slide seterusnya. Baiklah, untuk slide yang terakhir ataupun untuk presentasi yang terakhir adalah cara Islam menangani masalah dalam memelihara kelestarian ekonomi. Baiklah, dalam negara Islam, kebanyakan kerajaan dalam negara tersebut agak susah untuk menjaga ataupun memelihara kelestarian ekonomi yang sedia ada ataupun memperbaiki ekonomi negara tersebut. Jadi dalam Islam terdapat beberapa cara yang Islam anjurkan, yang dianjurkan untuk menjaga kelestarian Islam. Yang pertama adalah daripada prinsip konsep dosa dan pahala. Okey, bagaimanakah umat Islam konsep dosa pahala ini memberikan umat Islam supaya lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap apa yang dilakukan seharian secara amnya, dan secara khususnya adalah dalam segi ekonomi ataupun dari segi muamalat. Jadi apabila seorang tu melakukan kebaikan ataupun melakukan suatu perkara yang baik, maka dalam ekonomi, maka dia akan dapat ganjaran pahala. Dan juga sebaliknya, jika seorang tu melakukan satu keburukan, maka dia akan dapat hukuman ataupun dosa yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Contoh dalam aspek ekonomi, jika seorang itu berniaga dengan cara yang dianjurkan oleh Islam, maka bukan sahaja mereka akan mendapat keuntungan yang bersih, yang halal, malah mereka juga akan mendapat pahala. Dan juga sebaliknya, jika seorang itu berniaga dengan cara menipu ataupun menerima rasuah dan sebagainya, maka hukuman mereka akan ditimpakan dengan hukuman setimpal dan dosa. Dan seterusnya, yang terakhir adalah Islam mengutamakan masyarakat berbanding individu. Baiklah, ini kita dapat lihat secara lebih mudah adalah dengan sistem zakat itu sendiri. Ini kerana zakat berbeza dengan sistem cukai. Cukai cuma mengambil sebahagian kecil keuntungan orang yang besar dan diberikan kepada semua orang, tak kira kaya atau miskin, seperti subsidi dan sebagainya. Semua orang akan dapat menikmati. Berbanding zakat diberikan ataupun zakat perlu dibayar oleh orang yang berkemampuan dan akan diberikan kepada beberapa jenis atau beberapa orang yang lebih layak seperti asnaf dan sebagainya. Jadi itu saja. Saya boleh kepada Azhar. Azhar? Okey. Terima kasih kepada rakan-rakan sekalian kerana telah membentangkan slide kita pada hari ini. Jadi akhir kata daripada kami, semuanya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.